Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Para hadirin dan para hadirat yang dihormati sekalian, selamat datang ke sesi webinar bagi Expo Pengajian Tinggi secara atas talian 2021. Bersama saya pada petang ini ialah Tuan Haji Ramini bin Haji Saleh, Ketua Unit Strategik dan Pemantauan dari bahagian Beasiswa Kementerian Pendidikan. Beliau akan menyampaikan satu topik berjudul jenis-jenis beasiswa. Jika anda ada soalan, anda bolehlah menulis di ruang chat dan akan dijawab di akhir sesi ini nanti. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-azizul jabbarul mutakabbir wa ba'd. Maaf. Baik. Saya Haji Ramini Haji Saleh, Ketua Pegawai Bermahasiswa dan Kesejahteraan daripada bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah pada petang ini diberikan peluang untuk memberikan skim-skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di bawah Kementerian Pendidikan. Lebih dulu saya akan menerangkan visi dan misi bahagian beasiswa. Visinya ialah untuk melahirkan graduan yang kemahiran tinggi dan terdidik ke arah pembangunan negara, manakala misinya pula menyediakan beasiswa untuk pelajar-pelajar cemerlang bagi merealisasikan potensi sebenar mereka dan aspirasi negara. Baik. Seperti mana yang tertera, ada 3 jenis-jenis skim beasiswa yang akan saya berikan kepada kita semua. Pertama sekali adalah skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke luar negeri. Yang kedua, skim bantuan pinjaman pendidikan atau singkatannya SPPP. Dan yang ketiga adalah skim beasiswa pendidikan teknikal dan vocational, ringkasannya BPTV. Okey, di bawah skim beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke luar negeri, kami menawarkan 3 peringkat pengajian, iaitu peringkat ijazah sarjana muda, peringkat ijazah sarjana dan seterusnya peringkat PhD. Untuk syarat-syarat utama bagi peringkat ijazah sarjana muda, pemohon hendaklah rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan
berumur tidak melebihi 26 tahun pada sesi pengajian yang dipohonkan. Pemohon juga dikehendaki untuk mempunyai sekurang-kurangnya kredit C6 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan C6 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris. Syarat seterusnya untuk peringkat ijazah sarjana muda adalah UCAS Starting Point, di mana minima 300 mata bagi 3 mata pelajaran terbaik untuk 3 tahun kebelakangan. Setiap mata pelajaran hendaklah tidak kurang daripada grade C. Atau pemohon yang memperolehi International Baccalaureate Diploma atau IB dalam tempoh 3 tahun kebelakangan juga dengan minima mata 32. Atau pemohon yang mempunyai diploma lanjutan, advanced diploma, diploma tertinggi kebangsaan atau HND dengan mencapai tahap distinction. Memohon kursus yang ditawarkan mengikut keperluan negara yang bersesuaian dengan kelulusan yang diperolehi di peringkat A, IB, diploma lanjutan dan diploma tertinggi kebangsaan. Seterusnya, untuk tahun yang kedua, bahagian beasiswa juga ada menawarkan peringkat ijazah sarjana muda bagi kursus perubatan dan pergigian. Akan tetapi ada sedikit perubahan seperti sekurang-kurangnya mendapat kredit B3 bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris berbanding dengan kursus yang lain tadi. Memperolehi sekurang-kurangnya 3 mata pelajaran BC, GCE, A-level dalam mana-mana pelajaran yang bersesuaian untuk kursus kedoktoran dan pergigian dalam sekali duduk dalam tempoh 3 tahun kebelakangan dengan memperolehi UCAS Starting Point minima 144 atau 360 ke atas bagi 3 mata pelajaran terbaik, dan hendaklah sekurang-kurangnya grade tersebut adalah A ke atas, atau memperolehi kelulusan International Baccalaureate Diploma dalam tempoh 3 tahun kebelakangan dengan grade minima 38. Itu adalah bagi kursus perubatan atau pergigian. Bagi syarat-syarat utama ijazah sarjana ikhtisas dan ijazah kedoktoran falsafah, pemohon adalah rakyat ke bawah duli yang maha mulia, tidak melebihi umur 30 tahun, sesi pengajian yang dipohonkan, minima kredit 6 C6 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, dan begitu juga dengan Bahasa Inggeris C6 minima kredit. Pemohon yang untuk ijazah sarjana sekurang-kurangnya memperolehi sarjana muda dengan kepujian kelas kedua atas atau 21. Bagi ijazah kedoktoran falsafah memperolehi ijazah sarjana secara full time. Tempat-tempat pengajian beasiswa ke luar negeri. Pemohon hendaklah mencari daripada top 250 universiti mengikut QS World University Ranking atau Times High Education University Rank. Bagi bidang yang akan atau kursus yang akan diceburi, pemohon mestilah mendapat top 20 dalam bidang. Pemohon yang mendapat tawaran tempat pengajian di top 20 World University di luar
daripada senarai kedudukan top 250 World University mengikut rank dalam bidang-bidang keperluan negara akan dinilai secara case by case. Syarat-syarat tambahan pula. Pemohon hendaklah sihat dalam pemeriksaan kesihatan dengan menghadapkan borang pemeriksaan kesihatan bersama dengan permohonan HIKAS. Pemohon hendaklah bersih lapisan keselamatan, kursus atau program dan tempat pengajian diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan atau singkatannya MKPK. Baik, di sini akan diberikan juga bagaimana proses pemilihan untuk pemohon-pemohon yang berhajat bagi mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Pertama, syarat akademik. Pemohon akan dinilai seperti mana yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, pemohon akan melalui satu tapisan lagi, iaitu tapisan multiple mini interview yang telah diperkenalkan pada tahun 2013 bagi menilai calon atau pemohon dalam 6 kriteria penilaian. 50% ditetapkan sebagai markah minima untuk disenarai pendek bagi peringkat pemilihan seterusnya. Pada tahun ini, bahagian beasiswa telah memperkenalkan lagi satu tools untuk pemilihan calon penggurahan beasiswa, iaitu Scholarship Leadership Assessment yang akan saya terangkan lanjut lagi nanti. Dan setelah itu, ianya akan dibawa ke bahagian jawatan kuasa beasiswa untuk bagi pemohon yang telah disenarai pendekkan untuk mendapat penilaian seterusnya. Baik. Ini adalah contoh bagaimana multiple mini interview akan dijalankan oleh bahagian beasiswa. Seperti mana yang kita tertera di skrin semua. Kita ni ada 6 stesen atau 6 tempat untuk dinilai pada setiap pemohon-pemohon yang telah disenarai pendekkan. Seterusnya adalah Scholarship Leadership Assessment atau singkatannya SLA. Ianya mula dilaksanakan sebagai salah satu selection tools pada tahun ini, iaitu tahun 2021. Dan program ini akan dikendalikan sendiri oleh Kementerian Pertahanan. SLA adalah untuk mengukur ciri-ciri seperti berikut: kepimpinan, teamwork, ketahanan fizikal dan mental, dan kreativiti dalam menyelesaikan masalah. Benda-benda ini adalah tidak termasuk dalam akademik kita tadi yang awal-awal. Dan antara aktiviti yang akan dijalankan semasa program termasuk fitness test, team building activities dan common task. Sukacita diberikan juga di sini, pemeriksaan kesihatan hendaklah dihadapkan bersama borang permohonan untuk mengikuti SLA, memandangkan pelajar akan mengikuti intensif fitness assessment yang akan dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan. Bermaksud, jika pemohon tidak menghadapkan pemeriksaan atau medical check kepada bahagian beasiswa, walaupun pemohon berkelayakan, maka
SLA tidak akan dijalankan kepada pemohon berkenaan. Maknanya medical check-up is a must. Baik, pemilihan calon adalah seperti berikut, mengikut rank. Jumlah pelajar yang akan dianugerahkan tertakluk kepada jumlah jawatan yang ditetapkan oleh Kementerian Jawatan yang mencadangkan kursus berkenaan. Dan pelajar akan dirank mengikut kursus yang dipohonkan dengan menggunakan wajaran berikut. Akademik 60%, multiple mini interview 20%, dan 20% lagi adalah tools baru yang diperkenalkan pada tahun ini, yaitu Scholarship Leadership Assessment. Perlu juga perhatian kepada pemohon-pemohon bahawa pemohon yang memenuhi syarat kelayakan dan telah menjalani proses pemilihan bukan satu jaminan untuk dianugerahkan beasiswa. Kerana telah saya terangkan tadi, ianya satu-satu kursus satu adalah keperluan satu-satu kementerian yang akan dirank mengikut tools yang dipaparkan awal tadi. Jumlah beasiswa yang ditawarkan bagi setiap bidang kursus adalah mengikut kursus yang disenaraikan, dan pemohon yang berjaya akan diikat janji untuk berkhidmat dengan kerajaan mengikut tempoh ikat janji yang telah ditetapkan. Hanya pemohon yang disenarai pendekkan akan dimaklumkan, dan pemohon dibolehkan mengikuti pengajian di universiti yang mana Kementerian Pendidikan mempunyai memorandum persefahaman dengan universiti berkenaan, walaupun universiti tersebut tidak tersenarai di dalam university ranking yang ditetapkan tadi, iaitu 250. Di antara objektif bahagian beasiswa memperkenalkan atau mempersyaratkan syarat-syarat tadi adalah sebagai usaha Kementerian Pendidikan dalam mengenal pasti memilih krim di kalangan pelajar-pelajar cemerlang melalui proses pemilihan yang teratur dan ketat. Mengenal pasti pelajar-pelajar yang bukan sahaja mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang, akan tetapi mempunyai ciri-ciri lain seperti kepimpinan dan kerja berpasukan. Dan di antara objektifnya juga ialah sebagai usaha kementerian dalam mengurangkan kadar pelajar yang mengalami masalah kemurungan, depression, semasa mengikuti pengajian di luar negara. Kerana tanpa adanya jati diri, boleh saja pelajar-pelajar akan mendapat atau mengalami masalah-masalah kemurungan ini semasa menjalankan pengajian di luar negara. Baik, di sini bagi nota ialah kebanyakan di antara yang soalan-soalan yang ditanyakan di bahagian beasiswa adalah mengenai dengan tempoh ikat janji mengikuti beasiswa yang dianugerahkan. Tertera di skrin kita, bagi 4 tahun ke bawah pengajian, ikat janji adalah selama 5 tahun, dan bagi pengajian yang melebihi 4 tahun, ikat janji adalah selama 10 tahun. Tertera adalah kursus-kursus yang ditawarkan bagi peringkat ijazah sarjana muda yang boleh habis kita layari di Kementerian Pendidikan atau MOE portal.
Baik. Seterusnya adalah skim yang kedua di bawah kendalian bahagian beasiswa. Skim ini adalah skim bantuan pinjaman pendidikan atau singkatannya SBPP. Tetapi ianya adalah untuk bagi peringkat ijazah sarjana muda sahaja. Syarat-syarat SBPP pertama adalah rakyat ke bawah duli, kedua tidak melebihi 26 tahun pada sesi pengajian yang dipohonkan. Seterusnya C6 bagi bahasa Inggeris. UCAS study point adalah 240 mata berbanding dengan beasiswa kerajaan ke bawah duli tadi adalah 300 ke atas. Ini 240 sahaja bagi 3 mata pelajaran terbaik dan tidak kurang daripada grade C, yang mesti C ke atas. Memperolehi IB 30 mata, diploma tertinggi kebangsaan atau sebanding dengannya memperolehi sekurang-kurangnya 2.50 daripada 3.0 bagi Institut Pengajian Tinggi Kerajaan Tempatan dan mencapai tahap distinction atau grade A grading system dari institut berkenaan. Tempat pengajian bagi SBPP di luar negara adalah kalau mengikut subjek top 20, top 40 secara keseluruhan dan mengikut QS4 ranking adalah top 300 atau top 300 QS4 ranking bagi universiti di seluruh dunia. Bagi yang ingin melanjutkan pengajian di negara jiran kita, Malaysia, mereka hendaklah sekurang-kurangnya memperolehi tempat di universiti yang mempunyai 5 star atau 5 bintang. Habis kita boleh melihat universiti berkenaan di setara 2017. Syarat-syarat tambahan bagi SBPP: lulus temenduga pemilihan, bersih lapisan keselamatan, kursus atau program yang dan tempat pengajian diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan. Alhamdulillah, kerajaan ke bawah duli juga memberikan insentif bagi pelajar-pelajar yang dianugerahkan skim bantuan pinjaman pendidikan, iaitu jika pada akhir tahun pengajian pelajar-pelajar berkenaan mendapat first class with honors, maka pelajar akan ditawarkan untuk menukar pinjaman kepada beasiswa kerajaan dan tidak perlu membayar balik semua pinjaman berkenaan. Yang kedua, jika pelajar mendapat second upper atau 21 with honors, jumlah bayaran balik sebanyak 40% bersama yuran pentadbiran akan tetap dikenakan. Dan yang mendapat keputusan second lower 2.12 with honors, jumlah pembayaran balik sebanyak 80% bersama yuran pentadbiran akan tetap dikenakan juga. Kursus-kursus yang ditawarkan di bawah SBPP adalah keperluan negara juga. Kursus-kursus yang ditawarkan pada setiap tahun adalah berubah-ubah. Tidak tahun-tahun ada berubah tu. Pelajar-pelajar yang berjaya mendapatkan skim bantuan pinjaman pendidikan tidak akan diikat janji berbanding dengan orang yang mendapat beasiswa kerajaan ke bawah duli tadi. Mereka akan diikat janji atau di bond. Tapi SBPP tidak akan diikat janji untuk berkhidmat dengan kerajaan kecuali bagi pelajar yang berkelayakan untuk menukar skim ke skim beasiswa kerajaan seperti orang yang mendapat first class saja. Tertera di skrin sekarang adalah kursus-kursus yang ditawarkan bagi peringkat ijazah sarjana muda untuk
skim bantuan pinjaman pendidikan. Seperti mana kursus-kursus di beasiswa kerajaan, kursus-kursus SBPP yang ini juga boleh kita layari di MOE portal untuk lebih jelas lagi. Seterusnya skim ketiga iaitu skim beasiswa pendidikan teknikal dan vocational atau singkatannya BPTV di institusi pengajian tinggi swasta dalam negeri level 1, 2 dan 3. Syarat-syarat pemohon bagi BPTV, pemohon hendaklah rakyat ke bawah duli atau penduduk tetap negara Brunei Darussalam, memenuhi syarat-syarat kemasukan institusi pengajian tinggi swasta IPTS yang dipohonkan, hendaklah mengikuti kursus sepenuh masa dan di waktu siang sahaja. Pemohon hendaklah yang belum mempunyai sebarang pekerjaan, pemohon hendaklah yang belum mempunyai sebarang pekerjaan sama ada di agensi-agensi kerajaan maupun pihak swasta, mengikuti pengajian di IPTS dalam negeri yang dibenarkan dalam skim ini sahaja, dan kursus adalah berdasarkan keperluan negara dan diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan. BPTV ini akan diberikan keutamaan kepada pemohon daripada keluarga yang kurang kemampuan. Kelayakan akademik, telah tamat pengajian di peringkat O dan mempunyai kelulusan 3O kredit dalam 3 mata pelajaran dan ke bawah. Bermaksud jika pelajar mempunyai 2O atau 1O masih berkelayakan untuk memohon skim BPTV dan hendaklah mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan sahaja melalui IPTS dalam negeri. Kemudahan-kemudahan bagi skim ini, pertama, iuran pengajian akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan dan allowance perjalanan akan diberikan sebanyak RM45 sebulan. Jika bis kita mau lagi bertanya mengenai dengan mengenai dengan skim-skim berkenaan, bis kita bolehlah datang ke bahagian beasiswa blok C tingkat 5 di Kementerian Pendidikan Brakas atau emailkan di scholarship@moi.gov.pm. Terima kasih. Sekarang kita seterusnya sesi akan dibuka untuk soal jawab. Ada soalan dari Nurun Amin. Can I still apply if I am still waiting for the course offer letter to the university I'm applying to? What will happen if the offer letter is not received yet, even after the deadline? Okey, terima kasih atas soalannya. Seperti mana yang kita maklumi bahawa deadline atau tutup
pengantaran orang hard copy ke bahagian beasiswa untuk permohonan beasiswa ke luar negeri adalah 27 bulan Februari ini. Akan tetapi dokumen lain macam post acceptance atau apa saja kita boleh hantar 3 hari selepas tarikh tutup atau nanti insyaAllah 3 hari selepas tarikh tutup. Okey, seterusnya soalan daripada Hazika Zakira. Assalamualaikum, my name is Hazika Zakira. For scholarship application, why restrict applicant with minimum diploma level 5 and not level 4, whereas a level is level 4 according to BDQ? Itu. Sudah kena jawab. Sudah berjawab. So the next question. I'm currently living in United Kingdom doing my A-levels and got offers from University of Manchester and University Bath. But I cannot go back to Brunei and do the SLA test. Itu soalan daripada Nur Hafiza. Baik, seperti mana yang saya terangkan tadi, SLA adalah one of the tools selection yang telah akan diperkenalkan pada tahun 2021 ini mengenai perkara kita tidak dapat hadir nanti insya-Allah untuk mengikuti SLA ini. Kita tulis saja, emailkan saja arah kami kegusaran hati kita tu, nanti insya-Allah kami akan menjawabnya lebih teliti lagi lah, lebih banyak lagi lah. Macam mana, apakah yang perlu kita buat sekiranya benar-benar kita dapat balik untuk SLA itu. Next question from Nur Farah. I sent my application to the university already, but unfortunately they were unable to process my application and provide offer letter within the given time. They were unable to meet the scholarship deadline, which is 27 February. Is it still possible for me to submit the scholarship application form without the offer letter? And when is the latest date to submit my offer letter? Okay, Alhamdulillah. Seperti mana yang sudah dijawab tadi, actually tarikh tutup 27 Februari 2021, akan tetapi kami masih lagi menerima dokumen-dokumen yang belum kita submit di dalam permohonan kita tu. Untuk 3 hari waktu bekerja kami boleh menerima masih. Another question from Wesley on: if a student does well in university honors class, it is possible for the SBPP loan to be partially paid or turned into a scholarship. However, what if the selected university does not offer honor classes? How high would the student have to score? 221, 222? Insentif yang diberikan oleh kerajaan ke bawah negeri bagi SBPP adalah first class-nya ia akan ditukar kepada beasiswa kerajaan. Akan tetapi jika ia tidak mahu ditukar, maka ia masih juga dikenakan bayaran untuk skim bantuan pinjaman pendidikannya. From Claire McGee, dia tanya, can graduates from this year apply for scholarship next year? Ya, boleh. 3 tahun kebelakangan kan? Ya, bahagian beasiswa boleh menilai lagi, sebabnya kita boleh
mengapply untuk 3 tahun kebelakangan kursus keputusan kita tu. Boleh, still boleh. Ada lagi soalan daripada May GS. The deadline to accept the university offer is April 15, 2021 for masters. Should I accept the offer first before receiving the decision from MOE? I am unable to fund myself for the program. From May. Soalannya tu? The deadline to accept the university offer is in April 2021 for masters. Untuk kursus master. Tetapi should I accept this offer dulu sebelum mendapatkan decision daripada MOE? Ya, untuk mendapatkan offer daripada universiti itu kita boleh buat seawal yang mungkin lah sebelum kita membuat permohonan beasiswa kerajaan ke luar negeri. Soalan dari Muhammad, sekiranya kursus yang dipohonkan tidak termasuk dalam senarai, walau bagaimanapun kursus yang dipohonkan daripada dokumen universiti, bolehkah? Ya, dalam syarat itu tadi, sekiranya kursus itu tidak termasuk dalam kursus yang disenaraikan, tetapi kita masih boleh memohon beasiswa kerajaan ke luar negeri dengan syarat kita mendapat tempat di top 20 university in the world. Soalan daripada Hasika Zakira. For scholarship application, why restrict applicant with minimum diploma level 5 and not level 4, whereas A level is level sudah. Tapi dia cakap belum. Sudah tadi dijawab oleh bahagian beasiswa dalam chat. Soalan yang lain, entry to university is for this August. Will the decision for MOE scholarship will be available before this? Ya, seperti mana tahun-tahun yang lepas, penganugerahan beasiswa akan dibuat sebelum bermulanya sesi universiti atau sesi pengajian di universiti yang dipohonkan. Akan tetapi memandangkan keadaan pada masa ini dengan penularan COVID-19 ini, maybe ada sedikit perkara-perkara berbangkit nanti. Jadinya, tapi still kami akan menugerahan itu sebelum pengajian bermula, which is August atau September this year, insyaAllah. Ada soalan dari Johanna. Can the applicant apply for student loan for virtual courses that provide certificate for specific skill required for a certain industry? Okay, Alhamdulillah. Kami sudah masuk ke era baru. Ini pun higher education pun virtual sudah ni explore-nya. Selama mana kursus itu diiktiraf. Tadi ia mesti diiktiraf oleh Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan. Kan tetapi ini perkara baru kan, jadinya ada penilaian yang mesti dibuat oleh pihak Kementerian Pendidikan dululah untuk yang kan kita tanyakan tadi itu virtual itu. Ada soalan untuk at the moment I only have one offer letter and I am currently waiting for my other offers. Do I submit the form without an offer letter with the current offer that I have now, or do I wait for my other offers and then decide which offer letter to submit? Okay, offer letter ni yang sudah ada tu kita submitkan saya dulu, tapi bear in mind offer letter universiti atau kursus yang kita pohonkan itu adalah di nombor 1 bukan nombor bawah. Walaupun yang tadi yang nombor 1 itu yang belum ada offer letter itu adalah belum ada offer letternya, tapi still kita simpannya di nombor 1 atau yang kita mau benar-benarkan. So nanti sesudahnya ada offer letter tu kita submit sejarah kami untuk proses terusnya.
saja untuk sesi soal jawab. Terima kasih. Hai. Kalau ada soalan yang belum sempat dijawab, boleh menghubungi bahagian beasiswa di booth Virtual Expo ataupun email ke scholarship@moi.gov.pm, dan kami akan juga mengcompile semua question-question yang ada di sini dan kami akan menjawablah nanti ya. So terima kasih kerana menyertai sesi webinar Expo Pengajian Tinggi pada petang ini. Sesi seterusnya akan diadakan pada pukul 3. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.